يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب Muka surat 667. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufyan bin Uyainah berkata, sungguh tidak baik bagi orang itu bodoh. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka ia sepandai-pandai manusia. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia orang yang bodoh. Dan akan diampunkan bagi orang yang bodoh 70 dosa yang tidak diampunkan orang mukminin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukminin. Jadi orang yang bodoh, ya siapa yang ada ilmu tapi tak amal, bodoh. Dan orang yang bodoh ini ialah mereka yang tidak beramal ilmu. Dan orang yang bodoh ini disebut di sini, ini Sufyan kata, diampunkan dosa 70 dosa orang yang bodoh. 70 dosa yang tidak diampunkan orang mukminin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukminin. Apa maksud dia? Jadi orang bodoh ni ialah bodoh dia, cara bodoh dia, sebab dia tak ada ilmu, dia buat jahat, ya. Dosa dia tetap ada. Tetapi orang mukminin pula, orang yang ada ilmu, tiba-tiba dia buat benda yang bertentangan dengan ilmu dia, ya. Maka hak ni lagi teruk, ya. Pasal apa lagi teruk? Apakah kita kata kalau lagu tu baik jadi orang bodoh? Tidak, ya. Maksud di sini, orang mukmin ataupun orang yang berilmu, sedikit sangat yang gini orang panggil perangai dia tu berlawanan dengan ilmu dia. Perangai tu berlawanan dengan mukmin dia tu. Kalau kita nak ubah sikit dia punya ayat dia, mudah je. Orang surau ni, ya tak, kalau mari surau 100 orang mari, mungkin adalah seorang dua yang jenis perangainya berlawanan dengan perangai orang surau. Itulah lebih kurang maksud dia, ya. Dan orang surau, kalau dia berperangai tidak sesuai dengan perangai surau dia, perangai orang masjid dia itu, maka dosa dia lebih banyak daripada orang bodoh tadi, ya. Baik. Sesungguhnya malaikat itu takjub kepada 3 perkara, 3 jenis manusia. Yang pertama, orang alim yang fasik, mengajarkan orang apa yang tidak dikerjakan. Nombor 2, tanah perkuburan orang durhaka yang dibangun bata dan simin. 3, mengukir nama pada kubur orang yang durhaka. Malaikat ni dia kata dalam kitab ni lah, tapi sumber daripada mana malaikat ni kata lagu ni takjub ni, dia tidak sebut. Cuma dia sebut malaikat ni jadi rasa macam takjub, heran, ya.
pelik. Tengok orang yang mengajar ilmu, orang yang fasik, ada ilmu agama tapi dia mengajar ilmu agama tetapi dia sendiri melakukan dosa. Macam tadi saya bawa contoh yang supaya kena kita lah ni. Mana kita orang masjid, kita orang surau, cuba jaga yang orang panggil akhlak kita sebaik mungkin. Ada benda yang kadang-kala kita, ialah saya selalu sebut tentang orang luar ni, dia kadang-kadang mengharapkan semangat daripada orang surau, orang masjid supaya beramal dengan ajaran Islam. Contoh yang saya duk dengar, kadang-kadang orang duk harap sangat, ialah dari sudut isu perkahwinan. Jangan melampau. Kadang-kadang orang surau, ustaz, ulama kadang-kadang melampau lebih daripada orang luar. Dia sudut menetapkan harga anak dara dia, kemudian berdancing. Dah ada majlis dancing, tari menarinya. Kena ingat kompang lain. Tuan-tuan jangan keliru tu. Kompang ni Nabi pun suruh. Kalau kita kata kompang lah, aduh, ketuk, dia ada bunyi sikit sebagai tanda ini anak aku kahwin. Kok dia berjalan berdua-duaan, jangan duduk fitnah kata riti. Jangan duduk kata ayah pergi surau masjid, anak berdua-duaan. Tak, anak aku dah kahwin. Itu tujuan walimah, supaya orang tahu. Bukan kerana nak bangga-bangga, tidak. Kadang-kadang kita lihat ada unsur kebanggaan. Mak bapaknya tak mampu, kita orang surau ni, cerita orang surau ni tak mampu, tapi buat lebih, berhutang. Panggil pun, maknanya orang panggil, kadang-kadang panggil orang pun, saya duk tengok kadang-kadang ada kalanya kita tak perlu panggil ramai sangat. Kena ingat falsafah kenduri kahwin ni nak beritahu je, nak elankan pernikahan anak kita. Kalau begitu, kepada siapa kita nak beritahu? Jiran lah terutama sekali. Jiran, orang panggil kiri kanan, supaya dia tahu anak kita dah kahwin. Jadi kalau begitu keadaan, maknanya jemputan tu sebenarnya tak ramai sangat. Jadi jangan susah hatilah kalau tak ada duit. Ini dah susah hati, anak nak kahwin terpaksa postpone. Maknanya ditangguh kerana duit tak cukup lagi. Pasal apa dia? Nak panggil semua seluruh alam. Penduduk Johor pun nak panggil, Melaka pun nak panggil kawan. Itu tak kena. Jadi dia tak kena sikit. Kalau mampu tak apa. Ini cerita, saya cerita ini tak mampu, sampai berhutang keliling pinggang ke apa benda lepas tu paksa pula anak hak kerja, baru kerja tolong buat loan sikit. Saya ada kes gini, paksa anak. Kawan ni mengadu kat kita lagu mana saya nak buat. Saya pun bolehlah saya buat loan, personal loan, tapi kalau boleh tak nak menanggung. Anak jenis orang mengaji, ayahnya jenis tak mengaji, jenis action, nak tunjuk dia ni banyak duit kau benda, paksa anak supaya buat loan. Jadi ini tak kena. Jadi ini yang kita nak beritahu sini. Orang alim yang tahu bab agama ataupun yang belajar agama, tiba-tiba dia lawan agama dia, ajaran agama dia, panduan agama dia, maka orang ini orang fasik. Dan bagi malaikat dia rasa pelik sikit. Nombor duanya, tanah kubur yang dibangunkan dengan batu comel, sedangkan orang yang mati itu ialah orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Ini memang banyak jenis-jenis hak derhaka kepada Allah. Orang baik-baik mati tak ada apa, anak dia pun tak kisah, tanam gitu, letak batu, pacak batu nisan dah cukup. Tapi hak jahat-jahat ni mati ni, Allah Rabbi, dia ada satu kubur negara, perkuburan negara apa dia, ada isu baru ni timbul. Dan memang betul lah, saya pun tak ingat dia punya kos dia, tetapi maknanya orang panggil orang besar negara ni kalau mati itu ditanam di situ. Jadi kos dia 250,000 ke apa benda satu lubang. Hiasan dia lah. Nanti saya cuba dapatkan dia punya. Ada, saya simpan benda tu dalam ceramah-ceramah saya. Kalau ceramah yang tu lah kat luar, kita ceritalah ini satu bentuk pembaziran. Dan mati-matilah.
Kalau nak buat comel sikit pun jangan sampai puluh ribu habis. Duit kerajaan, duit rakyat. Ya, duit rakyat. Awak kalau baik tak apa, ini jenis lintang pukang. Kan? Kalau lintang pukang, pemimpin lintang pukang, tanam dia, mati dia, habis kosnya ratus ribu, tak betul lah. Ya? Jadi timbul isu sebab benda tu dijawab dalam parlimen. Benda maknanya jawapan itu adalah jawapan yang betul. Ya, bukan kata orang gini cari-cari ikut internet tak. Ya? Kemudian mengukir nama pada kubur orang yang derhaka. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi saya jemput malam ni di masjid ni, kita baca Yasin macam biasa. Kemudian saya ada buat jamuan sikit untuk anak nak pergi ke belajar tu lah, yang 3 orang tu. Jemput semualah datang untuk bersama baca Yasin dan juga makan di masjid, bukan di restoran saya, di masjid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muka surat 667. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sangat menyesal pada hari kiamat ada 3 macam. Ini dia nak cerita jenis manusia yang menyesal pada hari kiamat. Disebut sini ada 3 jenis manusia. Yang pertamanya, seorang yang mempunyai budak yang soleh, maka budaknya masuk syurga sedang majikannya masuk neraka. Budak sini dia maksud bukan budak tu anak. Tapi kalau kita nak samakan begitu pun tak ada masalah. Baik, yang dimasukkan budak sini ialah hamba sahaya. Zaman dululah ya. Jadi budaknya ataupun hambanya masuk syurga, dia sebagai majikan masuk neraka. Pasal apa? Budak tu ataupun hamba itu hamba yang soleh. Sepatutnya dia hamba dengan majikan ni, dia macam pak dengan anak. Majikan bertanggungjawab terhadap hamba. Tanggungjawab sebagaimana pak bertanggungjawab terhadap anak. Sebab itu bila dia sebagai majikan makan minum dia kena tanggung. Kemudian ialah maknanya tempat tinggal apa semua, pendidikan. Jadi tiba-tiba budaknya ataupun hambanya itu jadi baik, soleh, tapi majikannya pula tak baik dan masuk neraka. Jadi ini orang yang paling menyesal sekali. Mungkin tak kena dengan kita. Nombor 2 tu mungkin kena sikit dengan kita, iaitu seorang yang mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakat sehingga mati, lalu diwarisi oleh ahli warisnya dan digunakan untuk taat sehingga mereka masuk syurga kerana harta itu, sedang dia masuk neraka. Jadi nombor 2 ni jenis orang ada harta, zakat dia tak keluar,
Hak dia keluar zakatnya ialah zakat fitrah. Zakat harta benda, simpanan dia, zakat perniagaan ke, zakat tanaman ke. Tanaman ni pula kalau kita duduk fikir, tanaman ni kita rasa macam tak ada dah zakat tanaman. Ya. Sebab apa dia? Bila sebut tanaman dipanggil makanan asasi. Kita pula jenis, ialah maknanya kalau ada pun di belah Kedah sana. Tempat saya dulu pun masa kecil-kecil ada sawah. Ya, tapi sekarang dah tak ada dah. Jadi orang kampung pun fikir tak ada kena-mengena dah aku zakat ni tak ada dah. Tetapi ada ulama termasuk Dr. Yusuf Qardawi, dia membuat kajian tentang zakat ini. Disebut juga bahawa kelapa sawit itu juga dikenakan zakat. Jadi hak ni ramai ni. Apa tu yang apa ni orang panggil apa ni Felda punya orang mereka. Bila diterangkan maka dia rasa tak ada kena-mengena. Dia duduk fikir apa dia? Duduk fikir berat. Ya. Jadi dia sedangkan dia bergantung kepada kelapa sawit. Ya. Jadi sebab itu kita tengok ialah maknanya wallahualam saya pernah duduk Felda selama setahun mengajar di sekolah di sebuah Felda lah, tak nak sebut nama Felda, sebelum buat diploma di UIA. Tapi boleh katakan bila saya duduk Felda tu ialah maknanya orang kenal sikit-sikit kita. Felda sana jemput kita ceramah, Felda ni jemput. Tapi tempat kita duduk tu sendiri dan tempat yang orang jemput kita tu di Felda tu, boleh katakan anak peneroka ni masalah sikit lah. Itu je saya boleh cakap. Masalah. Anak peneroka tu banyak masalah. Masalah sosial dipanggil. Jadi bila sebut masalah sosial ni, apa masalah dia? Masalahnya kalau dah tak keluar zakat, maknanya mak pak bagi makan pada anak harta haram. Boleh faham tak? Sebab zakat ni kalau tak keluar, bukan hak kita, hak orang miskin lagi. Seolah-olah kita rampas hak orang miskin. Kita ambil hak dia, kita makan harta tersebut. Itu yang anak jadi lintang pukang. Kita minta jauh lah. Bab-bab gini kita kena sensitif. Baik. Jadi dia kata ada orang yang ada harta, kompor harta, dia tak keluar zakat sampai mati, sehingga mati dia sebut. Lalu dia warisi. Yalah zakat tu satu, yang kedua sedekah. Keluar zakat. Bila tanya nak sedekah tu jadi sayang. Ya tak? Sedangkan sedekah itulah harta kita yang sebenar. Ya. Hak harta kita yang sebenarnya daripada hati kita betul, tak ada paksaan. Daripada hati kita betul ialah sedekah. Zakat ni macam aku terpaksa bagi sebab zakat. Ya. Aku bagi ni kerana menunaikan tuntutan Allah Ta'ala. Macam semayang 5 waktu. Aku semayang ni kerana semayang Allah Ta'ala suruh. Aku hamba dia, dia suruh aku buat. Zakat Allah Ta'ala suruh aku buat. Tapi semayang tahajud Allah Ta'ala kata buat tak apa, tak buat tak apa. Tiba-tiba kita buat, itu mahal. Ya. Sedekah tak bagi pun tak apa, tak berdosa pun. Tapi bila bagi confirm iman awak kuat. Ya. Baik. Jadi zakatnya, sedekahnya tak diberi. Harta banyak sampai ke mati. Bila mati anak mewarisi. Hak paling menyesalnya anak mewarisi, anak pula bagus. Mewarisi harta tersebut. Lepas tu anaknya bersedekah, anaknya keluar zakat. Anak pula mungkin dengan hartanya itu tersebut dia kembangkan, berniaga. Kan? Harta pusaka tu dikembangkan, diberniaga. Lepas tu bila jadi elok cantik, maknanya keluar zakat lagi, tolong orang lagi. Anak masuk syurga, pak masuk neraka. Pak pun dia fikir Allah, dia kata, aku yang masuk neraka. Menyesal dia. Ya. Hak tu satu menyesal, hak lagi menyesalnya apa dia? Dua-dua, paknya neraka, anak pun neraka juga. Pasal anak bila dapat harta pusaka, hidup berpoya-poya kerana harta pusaka tersebut. Jadi orang panggil sudah jatuh ditimpa tangga. Aku dalam masuk neraka, anak pun masuk neraka juga. Ya. Baik, yang ketiga, seorang alim yang mengajar kebaikan
kepada orang-orang lain tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya sehingga orang-orang pada selamat kerana ajarannya sedang dia sendiri masuk neraka. Ya. Jenis orang alim ajar orang, tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa-apa yang diajar. Ya. Terutama sekali jenis dia ajar ataupun dia bersyarah ke berkuliah, tapi dia sendiri tidak melakukan benda-benda yang orang panggil yang sepatutnya Allah Taala sepatutnya dibuat atas nama itu adalah kewajipan. Ya. Ada juga yang jenis mungkin ada yang jenis kata orang mengajar semayang ni orang alim ni insya-Allah saya tengok okey. Tapi zakat ni saya tengok adalah sedikit yang saya kenal pasti ada masalah sikit. Dia tak perasan, dia kadang-kadang dia tak perasan je bukan apa. Duduk ingat tu lah, duduk ingat secara orang kampung juga lah, dia ingat zakat fitrah. Ya. Dia tak keluar. Zakat satu, yang kedua saya tengok mungkin dari sudut yang paling banyak sekali. Mungkin zakat tu sikit. Sembayang saya ingat okey. Orang alim macam mana sekalipun atas dasar dia ada agama, sembayang dia jaga. Zakat sedikit saja. Tetapi yang paling banyak sekali ialah pendidikan anak-anak. Ini ramai. Minta jauh lah. Maknanya dia duduk mengajar orang cara didik anak lagu ni, tapi dia sendiri bukan dia fail tu kerana dia mengajar anak tak dengar. Dia sendiri memang tak ajar. Dia tak jaga anak bini dia. Anak bini dia dari sudut tutup aurat dia tak jaga, tapi dia mengajar bab tutup aurat. Jadi hak ni orang lain hak dengar pengajaran dia, okey amalkan. Dengar satu ini kalau anak aku tutup buka aurat, aku yang kena. Tanggungjawab aku mesti suruh balik rumah, suruh jaga. Mungkin sebulan dua tak jadi lagi anak, last kali masuk bulan keempat jadi tutup aurat anak bini ke. Lepas tu ada anak tak semayang, dengar ustaz 2-3 setahun dua dengar cerita ustaz kata ini kalau sekiranya anak tak semayang kita kena termakan sikit. Lepas tu suruh anak jadi orang yang mendengar tadi suruh anak, akhir sekali anak semayang. Tapi anak ulama ataupun ustaz tu sendiri, dia sendiri pun tak menyuruh. Suruh sekali habis. Maka tok gurunya ke neraka, anak murid ke dalam syurga. Hak ni tok guru ni akan menyesal di hari akhirat besok. Saya ingat setakat tu dulu. Ada di kalangan jemaah ni dia nak bagi sumbangan kepada anak-anak ataupun budak yang nak pergi ke belajar ke Cape Town tu. Termasuk ada satu orang lagi, 4 orang lah yang kat sini. Ada 5 orang lagi kat lain. Jadi saya kira beginilah, besoklah kita buat lancar. Kok ada yang nak bagi derma, sedekah, sumbangan zakat atas nama budak tu nak pergi fisabilillah, yang dia boleh. Dan kalau dapat banyak tu saya akan lebarkan kepada orang lain. Kalau dapat setakat 1,200 tu padahal bagi budak-budak tu je. Tak bagi pun tak apa. Ini kot tuan-tuan rasa nak bagi sumbangan, nak dapat saham pak orang panggil. Budak lagi belajar tahfiz agama di di Cape Town hari Senin yang bertolak. Sebab dia orang kita dah siap semua dah take untuk macam anak saya pun 3 orang tu dekat 25,000 orang 25,000 ringgit. Tak ada masalah. Tak bagi pun tak apa. Cuma ada yang jemaah ni dia rasa nak bagi. Jadi saya fikir ginilah, besok ni kita buat collection. Kalau banyak kita bagi kepada orang lain, budak-budak lain. Salah seorang daripada yang perginya ialah budak umur 24 tahun, dia dah belajar habis dalam Mesir, dia pergi juga sana. Sebab di sana tu dia sistem pembelajaran tahfiz tu dia lebih teratur jika dibanding tempat lain. Walaupun di Afrika. Jadi besoklah kalau tuan-tuan rasa nak bagi zakat ke ataupun sedekah ke, besok boleh bawa lah duit. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
so far from you. Yeah.